Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sepatutnya awak dah jawab soalan yang cikgu bagi ni. Cikgu terus je pergi pada jawapan. Kenapa air daripada sumber semula jadi tak boleh terus digunakan atau terus minum? Maksudnya contoh daripada air sungai. Kenapa awak tak boleh terus minum? Kerana dekat dalam air sungai mengandungi benda asing, mikroorganisma dan juga bahan terlarut yang tidak selamat untuk diminum oleh manusia. So jawapannya kerana sumber air semula jadi mengandungi benda asing, mikroorganisma dan bahan terlarut yang tidak selamat diminum oleh manusia. Soalan seterusnya, apakah kaedah pembersihan? So macam mana kita nak dapat minum air tu? Air tersebut perlu melalui kaedah pembersihan. Ada 4 kaedah pembersihan dalam buku teks awak. Yang pertama kita ada pendidihan. Pendidihan membunuh mikroorganisma, tapi dekat dalam soalan nombor 2 ni awak hanya tulis pendidihan, penurasan, pengklorinan dan juga penyulingan. Soalan nombor 3. Lengkapkan dan tandakan jika ada dan pangkal jika tiada dalam jadual berikut. Kita tulis balik kaedah pembersihan air tadi. Kita ada apa tadi? Lupa pula. Pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan. Tengok pendidihan. Kalau kita didihkan air, apa je yang tak ada? So kalau kita ambil air sungai, kita terus didihkan. So yang tak ada dekat dalam air tu selepas didihkan ialah mikroorganisma sahaja. Bahan terlarut dan juga benda asing terampai ada. So dekat sini awak kena rightkan dan sini pangkah. Yang kedua, penurasan. Penurasan benda asing tak tiada, bahan terlarut ada, mikroorganisma ada. Pengklorinan, benda asing terampai ada, bahan terlarut ada, mikroorganisma tiada. Dan last sekali, penyulingan. Semua tiada, benda asing tiada, bahan terlarut tiada, mikroorganisma pun tiada. Soalan seterusnya nombor 4. Bagaimana Singapura menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air? Boleh tengok dekat dalam buku teks awak. Singapura dia menghasilkan new water. So jawapannya ialah Singapura mengitar semula air kumbahan supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Awak tahu tak air kumbahan tu apa? Air kumbahan tu air daripada rumah awak, daripada toilet, daripada dapur. Seterusnya, apakah kaedah alternatif untuk menyelesaikan masalah kekurangan air bagi negara yang kekurangan air? Macam Malaysia, kita ada banyak air walaupun kebanyakan sungai kita tercemar. Tapi untuk negara lain yang tak ada air, so apa yang diorang buat? Ada dekat sini. Satu ialah kita semula air, mendapatkan air daripada kabus dan mendapatkan air dari lautan. Boleh rujuk dekat dalam video yang cikgu bagi tadi. Apakah kepentingan pembersihan bekalan air mentah perlu dilakukan? So kenapa kita perlu melakukan pembersihan air mentah ni? Ni dengar cikgu dia ni cakap. Pembersihan air sangat penting untuk menyingkirkan bau, warna, rasa, mikroorganisma dan bahan kimia berbahaya daripada air supaya selamat diminum. So kenapa kita melakukan pembersihan air? Supaya kita selamat minum air tersebut. Soalan ke-7. Lengkapkan peta alih sistem pembekalan air di bawah. Ini boleh rujuk terus buku teks. So yang ni gambar dia. Cikgu dah bagi video, sepatutnya awak dah tengok. Kita ada proses penapisan untuk apa? Untuk menyingkirkan benda asing. Pengoksidaan untuk menambahkan oksigen. Penggumpalan. Alum ni dimasukkan untuk zarah-zarah lumpur bergumpal. Kapur mati pula untuk kurangkan keasidan air. Seterusnya pengenapan. Bahan terampai mendak di dasar tangki.
penurasan, menyingkirkan benda asing dan penapis pasir, pengklorinan dan pemfloridaan. Okay. Klorin ni untuk guna mikroorganisma, dan pemfloridaan ni negara kita sengaja masukkan nitrogen fluorida supaya untuk gigi dan tulang kita. Okay, negara kita sengaja masukkan. So tu cara sistem pembekalan air dekat negara kita. Kalau awak tengok pembekalan air dekat negara-negara Eropah, kebanyakannya terus sampai yang sangat bersih. Terus awak ambil dan minum daripada paip saja. Itu kalau kat negara Eropah. Okey, soalan lain. Okey, soalan nombor 8. Berikan 2 punca pencemaran air. Pun ada dekat dalam buku teks. Apakah punca pencemaran air? Okey, ni punca dia: bahan buangan domestik, bahan buangan industri, bahan kimia pertanian, tumpahan minyak. Tulislah mana-mana satu pun. Mana-mana 2. Salah. Okay, nombor 9. Mengapa kita perlu memastikan pencemaran air tak berlaku? Okay, yang ni soalan kebat. Kenapa kita nak pastikan pencemaran air tak berlaku? Okay, supaya bekalan air mentah kita sentiasa mencukupi. So kita pastikan pencemaran air tak berlaku kat negara kita. Okay, berikan 2 peranan individu untuk memastikan kelestarian air. So 2 peranan awak untuk pastikan air kita sentiasa bersih, sentiasa suci, murni. Apa dia? Okay, yang pertama, tidak membuang sampah merata-rata. Yang kedua, tidak membazirkan air. Okay, terus pergi kepada latihan formatif 5.3. Okay, latihan formatif 5.3. Okay. Namakan 3 benda asing yang terdapat dalam sumber air semula jadi. So kita ada benda asing terapai, garam mineral dan juga mikroorganisma. Okay, nombor 2. Nyatakan kaedah pembersihan air yang dapat menyingkirkan benda asing di dalam air, penurasan dan penyulingan. Nombor 3. Apakah masalah pencemaran air yang dihadapi di kawasan pantai dan laut? Okey, nombor 1, pertumpahan minyak. Nombor 2, sisa buangan perindustrian. Okey, nombor 4. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan. Okay, air sungai dan air kumbahan adalah sumber bekalan air semula jadi. Palsu. Alum dan kapur mati ditambah dalam tangki pengumbalan. Benar. Pengklorinan dapat menyingkirkan benda asing di dalam air. Palsu. Pengklorinan hanya membunuh mikroorganisma. Okay, soalan terakhir. Terangkan 3 cara mengawal pencemaran air. So, cuba terus bagi jawapan. Okey. Ni. Bangunkan sistem pelupusan sampah yang teratur. Galakkan penggunaan baja terbiogradasi dalam sektor pertanian. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Okay, itu saja. Sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu. Terima kasih.